Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Borneo dalam catatan sejarah Brunei, siri kedua. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Perkara ini terlihat jelas dalam penulisan Jamil Al-Sufri berkenaan peristiwa serangan ke atas Pulau Cermin oleh Sultan Muhyiddin yang diperlihalkan berlaku tidak seperti yang dipersetujui antara kedua-dua sultan tersebut. Tatkala serangan dilancarkan, tentera Sulu digambarkan tidak berani melancarkan serangan ke atas Pulau Cermin dan hanya bersembunyi di Pulau Keinggaran kerana gentar dengan kegagahan dan kepahlawanan orang-orang di Pulau Cermin. Tentera Sulu yang berkubu di Pulau Keinggaran ini dikatakan hanya mendarat di Pulau Cermin setelah menyedari kemenangan berpihak kepada Sultan Muhyiddin. Oleh sebab itu, tindakan Sultan Sahabuddin yang menuntut wilayah di utara Borneo seperti Paitan, Sugut, Mempayong, Pahlawan, Belabak dan negeri-negeri di kepulauan yang berhampiran dengan Pulau Brunei diserahkan telah ditolak. Penolakan ini dikatakan tidak disusuli dengan tindakan lain, tetapi Kesultanan Sulu terus menyatakan bahawa wilayah utara Borneo dari Kimanis di sebelah utara dan pulau-pulau Pahlawan, Bangi, Belambangan dan lain-lain adalah milik Sulu yang dihadiahkan oleh Sultan Brunei selepas Perang Cermin. Keberadaan sumber yang dikemukakan oleh Jamil Al-Sufri ini telah ditolak oleh Caesar Adib Majul melalui penulisannya yang bertajuk Islam di Filipina. Dalam hujahnya untuk membuktikan bahawa penyerahan wilayah pantai timur Sabah sememangnya sah daripada konteks perjanjian yang dimeterai adalah melalui penelusuran kepada sumber barat yang dihasilkan oleh Hugh Law. Menurut beliau, penulisan Hugh Law mempunyai kebenaran yang tinggi berbanding dengan sumber Brunei kerana penulisan tersebut berdasarkan pengalaman dan pengkajiannya yang lama di Nusantara. Pada masa yang sama, beliau juga berbahas dari sudut kepribadian orang Sulu yang terkenal dengan sifat keberanian, memungkinkan mereka untuk lari dari medan perjuangan kerana mereka sememangnya datang untuk membantu Sultan Muhyiddin dalam Perang Cermin. Ujahan juga disandarkan kepada catatan Rampling yang pernah mengembara di sekitar Pulau Borneo bahawa Pahlawan bahagian yang terletak di barat, daya dan utara Borneo dan pulau-pulau di antaranya telah didapati dari Raja Borneo pada permulaan abad ini dan adalah merupakan hadiah kerana bantuan orang Sulu dalam perang saudara di Borneo. Justru menurut Caesar, selepas perang saudara ditamatkan, tiada usaha daripada Sultan Muhyiddin ataupun pengganti-penggantinya yang mencapai kedudukan wilayah
pantai timur Sabah di bawah Kesultanan Sulu. Walau bagaimanapun, penolakan terhadap usaha Kesultanan Sulu untuk memiliki wilayah timur Sabah sebenarnya ada dicatatkan dalam Tarsila Brunei. Perkara ini jelas dipaparkan oleh Jamil Al-Sufri yang menyatakan bahwa Sultan Muhyiddin menolak tuntutan orang-orang Sulu yang dihantar ke Brunei kerana tidak menjalankan tugas mereka, melainkan bersembunyi di Pulau Keinggaran. Penolakan ini juga ditunjukkan melalui kedatangan Datuk Tating ke Brunei selepas memenangi perang di Belambangan, tetapi turut mengalami kegagalan kerana gentar dengan kehebatan Pangeran Temenggu Ampa. Semenjak itu, tuntutan daripada Sultan Sulu dinyatakan oleh Jamil Al-Sufri tidak pernah dimunculkan terhadap Sultan Brunei. Tetapi orang Sulu tetap menganggap wilayah tersebut telah diberikan kepada mereka sebagai hadiah dalam Perang Cermin. Penapian sumber Brunei terhadap hak pemilikan Kesultanan Sulu ini tampaknya boleh dipertikaikan berdasarkan penggunaan sumbernya yang bergantung kepada sumber lisan berbanding sumber dokumen. Walaupun menurut Lois Star, sejarah lisan adalah penerus kepada keberadaan sumber sejarah selepas hilangnya tradisi penulisan sejarah. Dalam keadaan tertentu, sumber lisan lebih memperlihatkan kekurangannya berbanding kekuatannya. Dalam konteks sumber Brunei, tempoh masa yang terlalu lama untuk menulis kembali sesuatu peristiwa yang berlaku memungkinkan unsur tokoh tambah berlaku dalam penulisan sejarah. Dengan itu, sejarawan moden hanya dipersembahkan dengan maklumat lisan yang dianggap sahih, tetapi pada masa yang sama mempunyai potensi besar untuk dipesongkan. Sekiranya persoalan pertentangan sumber ini dilihat dalam konteks disiplin ilmu sejarah, maka terdapat beberapa aspek penting yang perlu ditekankan sebelum menerima antara keduanya. Daripada perspektif Kesultanan Brunei, penulisan yang menuntut agar penulisan sejarah dari sudut pandang orang dalam mungkin boleh berlaku dalam konteks masa kini. Hal ini disebabkan Brunei sebagai salah satu kerajaan agung dari masa silam berkemungkinan besar tidak dapat lari dari maklumat-maklumat yang berpihak kepada mereka, atau dianggap juga sebagai Brunei sentrik sebagai wadah penulisan sejarahnya. Maka dengan sebab itu, apabila kehendak untuk menulis sejarah yang berpihak kepada mereka dihasilkan melalui Tarsila Brunei, sudah pasti maklumat-maklumat yang dikemukakan akan mempunyai percanggahan dengan sumber yang lain. Perkara ini adalah selari dengan kenyataan Torliot yang menekankan bahawa permainan kekuasaan dalam menyusun narasi-narasi alternatif diawali dengan penciptaan fakta mahupun sumber. Oleh sebab itu, sekiranya persoalan Brunei sentrik ini dititik beratkan oleh seseorang sejarawan, maka maklumat yang dikemukakan oleh Brunei lebih bersifat sejarah sebagai satu catatan dan bukannya
sejarah sebagai satu keadaan. Sifat ini membuka peluang kepada sejarawan yang mengkaji berkenaan pertikaian wilayah utara Borneo untuk menggunakan sumber lain seperti sumber Kesultanan Sulu dan sumber barat. Kedudukan sumber Sulu yang dihadirkan berdasarkan sumber barat pula mempunyai kelompangan-kelompangan tertentu yang perlu ditelusuri secara terperinci agar kehendak untuk menghasilkan sejarah seperti seadanya dapat direalisasikan. Secara umumnya, hampir kesemua sejarawan menerima keberadaan wilayah pantai timur Sabah sebagai sebahagian daripada Kesultanan Sulu suatu ketika dahulu. Namun apabila keutamaan dalam penulisan sejarah yang menganggap no document, no history dijadikan sebagai tunjang epistemologinya, maka ternyata sumber Sulu ini tidak dapat diterima kebenarannya. Hal ini disebabkan maklumat akan berlakunya perahlian kekuasaan wilayah utara Borneo dari Sultan Brunei kepada Sultan Sulu tidak pernah dicatatkan dalam teks-teks klasik antara kedua-dua kesultanan.